Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, wattaqun ya ulil albab. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Sallallahu alaihi. Dan apabila kami mahu membinasakan sesebuah kerajaan, kami akan memberi perintah, sesuatu perintah kepada orang-orang besar, orang-orang kaya dan orang-orang mewah di dalam kerajaan tersebut. Namun orang-orang mewah, orang-orang besar, orang-orang kaya itu telah melakukan kefasikan, yaitu mereka tidak menunaikan perintah yang diperintahkan kepada mereka. Maka benarlah perkataan yang tertimpa kepada mereka, yaitu kami akan binasakan kerajaan itu dengan sebinasa-binasanya. Sadaqallahul adzim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat ke-16. Sidang Jumaat rahimakumullah, mimbar pada hari ini berpesan, marilah kita semua takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan supaya manusia perlu mempunyai bekalan hidup, sama ada bekalan itu di dunia ataupun bekalan di akhirat. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan manusia itu kepada Allah. Sidang Jumaat rahimakumullah, sesebuah kerajaan itu boleh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa faktor. Al-Quran telah menyatakan kepada kita, antaranya yang paling kurang adalah dua faktor. Faktor yang pertama, apabila pengabaian daripada orang-orang besar terhadap rakyat bawahan. Dan yang keduanya adalah faktor orang-orang bawahan yang tidak berfikir untuk melakukan perubahan. Faktor daripada orang-orang besar yang mengabaikan tugas mereka terhadap rakyat bawahan adalah seperti mana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat ke-16, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa fasaqu fiha wa haqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kami nak membinasakan ahli sebuah kerajaan itu, kami akan bagi perintah-perintah tertentu kepada orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang mewah, orang-orang yang berada di tampuk pemerintahan, supaya mereka menunaikan hak rakyat, supaya mereka memberikan kebajikan kepada rakyat. Sebilangan ulama-ulama tafsir menyatakan yang dimasukkan dengan perintah itu adalah perintah zakat. Dan ada sebilangan lain mengatakan memberi kebajikan kepada orang-orang yang memerlukan, sama ada orang itu adalah orang miskin ataupun orang yang dikatakan sebagai fakir, dan juga anak-anak yatim. Dan ada sebilangan lain adalah pembahagian hasil mahsul negara seperti mana dikehendaki dalam Quran, seperti mana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-7, ma afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura walillahi walirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Allah Ta'ala kata, apa yang telah Allah Ta'ala bagikan kepada dalam sebuah kerajaan kepada Rasul, yang ketika itu Nabi Muhammad sebagai ketua kerajaan, adalah pembahagiannya adalah kepada Allah, kepada Rasul, merujuk kepada infrastruktur. Dan seterusnya adalah al-qurba, kaum kerabat Nabi Muhammad yang miskin, yang mereka tidak layak menerima zakat. Dan juga di kalangan anak-anak yatim, orang-orang miskin
dan juga Ibn Sabil, satu kewangan yang diberikan ketika waktu yang terdesak bagi rakyat yang tertentu seperti kebakaran, banjir dan sebagainya. Pembagian itu perlu diberikan secara adil. Pembagian itu adalah mengikut undang-undang Islam. Itu adalah perintah yang Allah Taala suruh mereka lakukan kepada rakyat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa biha wa 'alaiha al-qaul. Tetapi orang-orang itu telah mengabaikan perintah Allah. Mereka menolak perintah Allah, mereka melakukan kefasikan, maka benarlah perkataan Tuhan, fadammarnaha tadmira, maka ketika itu berlakulah kerusakan. Faktor yang kedua yang dinyatakan dalam Quran adalah apabila rakyat itu tidak fikir untuk melakukan perubahan. Perkara ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Hud ayat 117. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Kata Allah, kami tidak akan membinasakan ahli sebuah kerajaan itu secara zalim kalau rakyat bisa melakukan kebaikan, kalau rakyat dia boleh teguh pemerintah, kalau rakyat dia boleh teguh meneguh atau bersatu dengan yang lain di kalangan rakyat. Kerajaan sebegini tidak akan dibinasakan oleh Allah. Namun kalau ada sesuatu kerosakan yang dilakukan oleh golongan tertentu, rakyat dalam kerajaan tersebut tidak bangkit, tidak sensitif, ketika itu kerajaan itu boleh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok, bukan perkara ini dinyatakan sahaja dalam Al-Quran, tetapi benda ini telah berlaku dalam sejarah. Kalau kita lihat, pada zaman dulu ada satu kota yang dikenali sebagai kota Konstantinopel. Dia telah dikuasai oleh orang-orang Kristian. Yang di awal pemerintahan Kristian itu mereka menjaga kebajikan rakyat. Di awal pemerintahan Kristian itu, kerajaan itu boleh diteguh oleh rakyat dia. Kalau mereka melakukan kesalahan, rakyat yang meneguh, dia tak marah kepada rakyat dia. Kerajaan itu baik walaupun diperintah oleh Kristian. Tetapi di saat akhir kerajaan itu jatuh. Kerana apa? Kerana pemerintah ketika itu telah melakukan kejahatan. Mereka menghalang rakyat dia meneguh. Kalau ada rakyat bangun melawan mereka, rakyat itu akan dibunuh. Rakyat itu akan ditangkap, akan dipenjarakan, akan dikenakan siksaan dengan berbagai-bagai siksaan. Dan apa sekali kerajaan itu jatuh dan naik di tangan orang Islam yang dikepalai oleh seorang tokoh Islam yang dikenali sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang kali ini pernah dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Nabi Muhammad kata, "Latuqta anna Konstantiniyah la ni'mal amiruha wa la ni'mal jaysh zalikal jaysh." Kota Konstantinopel itu bakal dibuka oleh orang Islam. Raja dia baik, dia punya tentera juga baik. Yang dimasukkan itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih pada era Osmaniyah Turki. Sidang jemaah rahimahullah, perkara ini bukan sekadar berlaku dalam kerajaan Kristian, tetapi pernah berlaku dalam kerajaan orang Islam. Orang Islam pernah memerintah zaman berzaman. Selepas wafatnya Nabi SAW, ada pemerintahan yang dinamakan sebagai Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, yaitu pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian daripada itu berlaku pembunuhan sesama orang-orang Islam, perang di antara satu dengan yang lain, menyebabkan datang satu kerajaan baru yang diperintah oleh seorang pemerintah yang merupakan sahabat Nabi yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu. Kerajaan itu telah bertukar daripada sistem pemerintah berasaskan kepada kelayakan, tetapi telah bertukar kepada sistem pemerintah berasaskan kepada keturunan yang dikenali pada hari ini dengan nama dinasti ataupun monarki. Maka berlakulah satu dinasti yang dikenali sebagai dinasti Umayyah. Kerajaan itu berasaskan kepada Al-Quran dan Hadis, tetapi kerajaan itu telah jatuh menimpa bumi. Kerana kerajaan itu mereka telah mementingkan untuk mencari musuh berbanding meramaikan kawan. Mereka bermusuh dengan banyak kalangan menyebabkan kerajaan itu jatuh. Mereka telah mengabaikan hak yang perlu diberikan kepada rakyat, dan rakyat mereka pun tidak mahu melakukan perubahan. Kerajaan itu jatuh. Kemudian naik pula satu kerajaan Islam yang lain yang dikenali sebagai dinasti Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah di awal pemerintahan baik, di pertengahan pun agak baik. Apabila ada seorang khalifah Islam yang bernama Khalifah Al-Ma'mun, yang dia telah menubuhkan Baitul Hikmah, yang telah dia melakukan integrasi ilmu antara orang Islam, orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Diterjemah segala buku-buku daripada Yunan yang ditulis oleh Plato, Aristotle dan Socrates, dan buku ini dibaca oleh orang-orang Islam dan dipelajari oleh orang-orang Islam.
Kemudian daripada itu lahir tokoh-tokoh Islam yang hebat, antaranya Al-Imam Ibn Sina, Imam Al-Qarafi, Al-Khawarizmi, Al-Biruni dan sebagainya. Namun kerajaan itu telah jatuh last sekali, di akhirnya jatuh. Kerana kerajaan itu telah mengenakan cukai yang begitu tinggi kepada rakyat. Rakyat dibangkit untuk melawan cara pemerintahan itu. Tetapi kerajaan itu apabila telah menjadi kuku besi, diktator, dia telah menangkap rakyat